Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan diharapkan anda semua sihat. Dan di bulan Oktober ni, kalau hari ni yang sambut hari jadi kan, happy birthday dari kami tim Puaka, dan semoga you all dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sukses dalam apa jua yang you all ceburilah. Okay, dan seperti biasa, bagi korang yang selalu komen-komen tu, teruskan komen. Terima kasih banyak kerana memberi komen-komen yang membina. Yang kurang membina, kita akan binakan. Faham Dan satu lagi, terima kasih kepada korang semua yang dah bagi super stickers dan juga bagi sumbangan. Yang belum bagi sumbangan, silakan. Faham Dan bagi korang yang travel agency yang nampak kita pergi Batam lah, pergi apa tu, kalau nak sponsor kita ke negara lain, silakan. Semuanya email di susutvc@gmail.com. Alright. Dan kalau ada yang nak jadi tamu Puaka, boleh terus DM. Tak payah nak email. DM kat Puaka Official. Dan terima kasih juga kepada The Tech Team SG. Kalau yang ada nak beli rumah, yang ada nak dari rumah kecil nak ke rumah besar, ada pula dah rumah besar, anak-anak semua dah ada rumah sendiri, nak kecilkan lagi rumah tu, boleh je telefon The Tech Team SG. Yang mungkin ada duit lebih, nak beli rumah landed, nak duduk kat sebelah rumah saya di Sentosa Cove, boleh juga telefon mereka di Tech Team SG. Okay. Nak jadi jiran lagi jauh-jauh sikit lah Sebab Sentosa Cove tu tak ada pagar, tak apa-apa. Takut you all nanti cui-cui ni tengah swimming, malu segan. Okay. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okay, dapat kawan macam ni. Bagus. Biar kita berangan. Okay, kita ada Elfie. Semua dah tahulah kan, penyanyi. Kita dan kawannya. Okay, saya Acik. Acik. Acik Elfie. Okay, si Alfie ni sebenarnya kita dah jemput kat Puaka. Lepas tu terus adalah sikit-sikit sibuk. Lepas tu sekarang saya terlupa nak telefon dia. Nampak? Susah dapat kawan macam ni, lupa kawan. Susah. Okay, ni tiba-tiba tutup aja Acik dengan Alfie datang sebab mereka pun ada satu grup, iaitu Paranormal Consultants. Betul. Betul kan? Correct. Betul. Your consult siapa? Bagi macam mana? Tak faham. Okay, Cik boleh jawab? Okay, kita The Paranormal Consultants, kita actually give consultation lah, memberi consultation kepada yang memerlukan di luar sana, di mana kalau diorang ada gangguan seperti di rumah, tapi diorang tak tahulah siapa nak ask around kita masuk, kita akan buat extensive comprehensive investigation, dan kita akan follow up dengan the next step sekiranya macam doktor gitulah. Kira yes lah. Habis rukiahkan sikit rumah orang. Rukiah tak. Oh, jaga bagi gitu, bagi tahu je. Lepas tu next step untuk orang pergi hantar rukiah, tu terpulang pada mereka. Betul. Gitu, Yes. Okay. Habis ni post awak kat dalam TPC apa? Nampak TPC? Oh, TPC. Sama tak TPE? Saya sebenarnya memang kata orang tu dia punya right hand man. Pasal apa-apa kita akan menghubungi each other, apa kita punya planning kan. Itulah. Betul Cik Betul. You're right. Oh, telefon aja. Telefon. Tapi saya pun turun padang juga. Macam mana buat apa? Buat sibuk je. Dia buat apa? Dia menyanyi, kita tahu Alfie ni menyanyi. Tapi kalau dah macam ni buat apa? Usually saya akan dengan kumpulan kita ni, kita akan tengok tempat yang mana sesuai, yang mana kita dengar cerita, kita dapat dengar cerita mana-mana tempat yang berpuaka ke apa kan. Jadi kita akan pergi dulu. Kita punya orang juga kita punya team members operation kita, dia akan pergi tengok, survey, and then dia cakap okay, ni tempat boleh. Jadi kita buat tempat tu. I see. Ni sebelum mesti diorang mesti banyak cerita hantu, tapi sebelum kita dengar cerita diorang pasal cerita hantu diorang ni semua, apa yang diorang buat kat paranormal ni semua, kita nak dengar juga individual punya cerita hantu lah. Tapi sebelum tu kat depan mata saya ni, saya tengok bawah. Bukan tengok perut diorang, tapi
Exercise lah. Tapi tengok ni gadget. Kau ajar sampai kena tahin tau. Berat sih benda ni. Berat. Kan plug out lah. Plug out. Nah ni bagi tu. Ni apa? Okay, alat ini actually dipanggil EM pump, electromagnetic pump. Okay. Dia punya function dia punya fungsi lah. Dia actually keluarkan tenaga EMF yang banyak. Okay. Dia akan adakan sphere, satu bulatan lah energi, di mana teorinya kalau entity ataupun makhluk halus ataupun dipercayai sebagai hantu nak manifest dan menampakkan diri kepada manusia, dia perlukan tenaga. Dan banyak yang di luar sana diorang actually can relate. Diorang kata kadang-kadang alamak, bateri flat, handphone habis, dah full charge, half an hour dah habis dan sebagainya. So ini adalah umpan tenaga untuk entity ni. Wow. Kalau sekiranya betul kau perlukan tenaga, kita ada satu tenaga baik, kuat ni untuk kau, kau bisa sedut this tenaga. So to manifest yourself lah. So nanti beri bergonggong gitu Tak, dia actually dia ada keluar macam tajam peti. Oh serius Yes, it's actually a spark. Dia nak tengok? Maksud nak tengok dia punya peti? Nak rest. Okay. Sebab saya banyak energi. Saya tengok ada energi saya ke sini. Dah merepek je menggambarnya. Nanti kita cerita tu sekejap nak tengok benda-benda ni dulu. Sekejap Okay. Kita put in a lower form Your glass. Okay. To check this is wireless energy you can check this with this device. Boleh check dengan ni. Oh ni maknanya energi kat sini lah. Ada energy transfer. And also juga you boleh nampak ni tak ada wire light up. So this is the indicator. Ni cara nak melihat whether ada tenaga yang disedut tak. Sebab kalau tenaga disedut, you boleh nampak ada direction. Macam gitu. Yes. Okay. Air macam bekam tu. Bekam? Tu ni yang ada macam Doraemon yang kepala ni. Ni tu yang kalau ada button. Bukan Ni Abdul Okay, nanti tu nanti kita cerita lah. Pasal actually memang pernah terjadi macam kita punya equipment, bateri kita. Kadang-kadang kita dah charge sepenuh, sampai sana kadang 10 minit, 15 minit flat. Cuma terkejut, asal flat sih? Something like that. So diorang ambil that energy from kita punya bateri sebab tu semua habis. So that's why kita adakan benda lah ni. So dia gitu je. Lepas tu kalau nak tahu benda tu ada, check this dia punya ni indicator dia. Indicator dia nanti nampak situ. is directional kalau ada energy kena sedut. Lagi satu kadang-kadang makhluk ni dia tak ambil daripada energy daripada device, tapi dia ambil energy daripada manusia juga. So this is kira ni kita letak di sini daripada kau sedut aku, kau sedut ni. Faham. Okay, ada banyak gadget kat sini, kita akan pergi one by one. Tapi sekarang siapa nak cerita hantu dulu? Boleh juga. Cerita hantu ni memang selalu ada lah di kalangan orang luar sebab saya sendiri pun pernah kena juga. Bukan saya lah, anak saya di rumah lah kan. Waktu tu kita memang tidur macam biasa malam. Dan anak saya ni selalu dia cakap, Baba, ada monster. Budak-budak budak-budak saya rasa memang boleh nampak lah kan. Tapi saya tak percayalah. Jadi pada satu hari tu, satu malam tu, saya tengah tidur dengan isteri, dengan anak saya tidur. Tiba-tiba saya dengar anak saya nangis. Saya pun buka mata, kenapa dia nangis? Dia dah dekat ujung katil tu, dia macam nak merangkak balik ke atas balik tau. Dia cakap ada orang tarik dia. Itu lah saya macam, kenapa anak saya boleh sampai kat situ? Dia kelam kabut, dia meraung, dia nak macam panjat balik. Umur apa anak? Baru, time tu dia kena 4 tahun je. Okay. So dia meraung, dia nangis, baba. Jadi saya pun, ni memang something is not right lah kan. Jadi from there, tapi saya dah dalam bidang ni juga Jadi saya rasa kemungkinan gangguan ni pun tak selalulah kan. So lepas tu macam biasa saya solat ni semua, saya baca ayat kursi. Alhamdulillah lah terhilang. Okay. Dan juga pernah jugalah saya pernah mula-mula saya belum dalam bidang ni, saya ikut sebagai fans saya ikut pergi mana? Explore adventure kan dengan kumpulan-kumpulan. Ada satu tempat tu kita pergi di bahagian west lah Dairy Farm, saya sebut dia tempat Dairy Farm.
So saya pergi sana. Jadi that paranormal team tu ajak kita jalan lah. So inilah tempat kita nak buat. Kita ikut jalan. So paranormal team tu depan diorang jaga kita, belakang diorang jaga kita. Then satu tempat tu yang saya percaya dia bunyi cengkerik tau, kuat tau. Bunyi macam biasa hutan kan. Tiba-tiba senyap, silent. Tak ada apa-apa bunyi pun. Jadi saya pergi mata dengan torchlight gatal, saya pergi sulur atas. Ni memang saya cakap legit lah. Saya nampak, saya macam terkejut lah. Dia dalam bush, tapi kain putih dia macam jatuh ke bawah. Satu orang tak nampak. Saya macam, saya boleh nampak pasal saya sulur. Terus kru, saya rasa satu kru tu nampak. Mungkin dia saya sulur, dia tengok. Pasal dia cakap saya jangan sulur-sulur. Saya tersulur, dia nampak tu, dia pergi depan lah. Dia tinggalkan saya seorang kat belakang ni kan. Kan dia cabut lah. Dia cabut lah, dia nampak dia cabut. Jadi saya cakap, tak nampak ni, saya cakap dengan dia. Dah kat luar saya cakap dengan dia, kenapa awak lari? Saya tak lari, saya nak pergi depan. Okey lah, tak apalah, itu masing-masing. Itu saya punya experience yang saya nampak depan mata lah. Wow. Ambil nampak rambut dia semua. Nampak rambut dia, saya nampak rambut dia. Tapi muka memang saya takkan nampak lah kan. Face back lah. Face back, betul. Dan yang ketiga tu, saya pergi Pulau Ubin. Bersama kumpulan di kiblat saya lah. Kita pergi camping, that kind of thing. Saya semua gatal sangat. Nak pergi, kita jalan lah, kita pergi JT balik nak. From Kampung Nordin tu, saya jalan pergi ke JT balik. Nak pergi ke JT tak ada apa-apa. Tu dah pergi JT, rehat jap, kita patah balik. Sekali dalam pertengahan tu, saya jalan. Bunyi anjing menyalak tau. Anjing menyalak. Bunyi dia jauh. Bunyi jauh. Saya tak apalah anjing menyalak. Semua dah dengar. Sekali makin tempat tu makin saya jalan ni makin kuat anjing menyalak ni. Kenapa Saya sekali saya sulur. Suka-suka sulur atas pokok kelapa yang tak ada daun punya, yang botak tu, tinggal ada pedahan aja. Ni saya cakap terus terang, saya nampak tu saya nak demam. Saya nampak apa tahu? Dia duduk kat dahan tu, dia peluk dahan tu, muka dia gini, baju putih dia, rambut dia. Dia diam, dia duduk, dia macam pegang tu, dia sembunyikan muka dia kat situ. Saya nampak, alamak. Terus saya demam malam tu. Saya demam malam tu. Terus orang pun risau saya demam kan. Nasib baik semua ada prepare kind of thing lah. Prepare Panadol kan. Dah nampak juga. Dah nampak. Wow. Okay. Acik spin. Acik spin. Dah rumah. Astagfirullahalazim, minta maaf. Okay, pengalaman Acik okay, masa tu umur dalam 6 tahun, K2. Okay, ini pengalaman is very special to me sebab sampai sekarang I tak boleh lupakan. Cuma sekali ni lah. So masa tu tinggal di daerah Bukit Batok, blok lama. Dan waktu itu Acik suka drawing lah. Draw duduk kat depan gate blok lama. Ada gate, ada anak tangga kat bawah. So suka draw tengah hari sambil nyanyi, happy lah. So masa tengah begitu tu, ada dengar suara yang actually Acik kenal. Which Acik akan selalu panggil lah jiran sebelah. So selalu istilahnya panggil jiran sebelah lah. So bila dengar suara dia tu, I put my leg keluarkan kaki tu in between gate dan rest on the kira atas anak tangga. Sambil kaki tengah gitu, sambil pakai kepala gini kat gate, jiran sebelah macam tu. And lama-lama dia ada anak tangga, kiri kanan tembok. So in front of me is the gate. Daripada sudut tembok ni, tengah panggil lah, jiran sebelah. Satu kepala warna hitam keluar 90 degrees gini and mata bertetang mata with me. And okay, Acik, I remember until now dia punya rupa macam mana. Mata dia is orang kata bloodshot eyes. Dia tak merah 100%. Dia macam mata manusia hitam, tapi yang putih ni warna merah. Dengan taring, bukan taring lah, gigi dia bertajam macam ikan jaws gitu, banyak tajam. Sambil sengit 90 degrees tu, dia tengok sambil dia macam gitu. And kulit dia macam kulit orang terbakar with kira macam ada pecah-pecah. Sambil dia tengah sengit gitu, dia punya kulit crack open and drop. Tapi bila dia jatuh tu dia hilang. And mata bertentang mata lah. Masa umur tu Acik tak berapa, I don't know what is it, tak tahu apakah makhluk ni. Tak takut, tapi more tu tengok and curious macam apa ni? Apa pasal kau tengok aku? That kind of thing. Tapi dia punya sense of feeling masa tu memang rasakan ini bukan manusia, ini bukan sesuatu yang selalu aku biasa nampak,
bukan binatang, bukan dan sebagainya lah. So bila masa tengah tengokkan gitu, tergerak hati. Memang dari kecil dah boleh baca lah Al-Fatihah. So dalam hati tu tergerak hati nak baca. And I recite dalam hati lah. Baca Al-Fatihah, tengokkan. Lepas tu makhluk tu macam mana dia masuk, gitu macam juga dia keluar, slide off. And then bila dia slide off daripada tembok tu, my father came back. Daripada gate sampai ke tangga untuk turun bawah, kira ada satu tingkap, satu bilik punya tingkap. Length dia lah, dia punya perjalanan So, bila my father masuk dalam into the frame, tanya my father, ada nampak makhluk ni tak? Ada nampak orang hitam ni macam gini tadi? Dan my father cakap, tak ada, tak nampak. Tapi until now, I don't know whether my father betul tak nampak atau dia mungkin sengaja tak nak bilang. I'm not sure. So itu pengalaman yang tak dapat dilupakan sampai ke sekarang. Masih boleh ingat lagi detail lagi. Ada punya itu besar ke kecil ke macam mana? Dia sama size you mean dia punya muka dewasa punya orang ke? Dewasa. It's an adult face. Dia terbakar macam terbakar gitu. Ada cracks over. Actually ni I pernah share dengan orang, dia drawkan. Sama. Yes, and the illustrator was very good lah. Sama. Okay. Lagi cerita ada? Tak adalah satu. Okay, ini lagi satu kisah is actually bila dah besar sikit lah. Okay. Ini time tu dekat dah primary school. I think primary 4. Masa tu mak suka menjahit sampai malam. Okay, waktu malam. And then lepas 12:30 malam, kita dengar mak berbual dengan tak tahulah siapa kan dekat dekat dapur. So for me, I selalu tidur kat hall. Rumah lama ada tembok, ada satu arc kecil untuk pergi dapur. Rumah 3 bilik lah. So dengar-dengar, asal mak ni berbual dengan siapa ni? Padahal dia seorang tengah jahit. So pergi ngintai daripada tembok, ngintai. Mak tengah berbual dekat tingkap. So bila tengok kat tingkap tu, nampak ada imbasan kepala lah. Imbasan je, tapi maksudnya tak nampak tepat. Nampak ada figure macam seperti asap, tapi nampak corak kepala. Dan mak pun macam, pergi sana, jangan kacau aku, jangan kacau anak. Kau setan, jalan keluar. So mak bercakap itu lah. Mula-mula tu bila tengah tengok tu, tengah ngintai tu, dalam hati makhluk apa ni? Tapi aku tengah ngintai, dia tak nampak ni. Okay lah, tengok je lah. Okay, I thought that way lah. Sekali dah tidur, besoknya pagi pergi sekolah, dah lepas mandi, acik akan keluar seorang-seorang, turun tangga seorang-seorang. Tengah turun tangga tu, dengar suara panggil nama. So I was like, apa apa lagi, lekas-lekas lari lah. Dalam hati, ingat ngintai dia tak nampak. Ini nampak lah tu. Tahu tak apa tu? Tahu tak Suzairi tu? Nak tanya, tahu tak apa tu? Tak tahu Pun tak tahu juga. Tapi kalau orang daripada rupa, orang kata mungkin penanggal lah. Tapi mungkin. Orang kata mungkin. Tapi dia macam asap transparent For my pandangan, dia seperti asap lah, tapi nampak corak kepala lah. Macam guest kita minggu lepas, dia ceritakan, nampak terapung-apung. Tapi bila dah ambil video, dia tengok orang jadi orbs. Tapi mata kasar, dia. Okay. Masing-masing So kita cakap pasal paranormal ni kan. Balik ke paranormal. You dah buat benda-benda gini, ada tak tiba-tiba kat rumah, tiba-tiba on tersendiri? On sendiri? So far tak ada lah. Tak ada? Tak ada. Baru nak on pun takut dengan dia. Kan? Tu. Ini. Yang kepala Doraemon tu. Okay. Bagus ni. Okay. Ni, this is, kita panggil sensor ball. Okay. Ataskan sikit. Apa? Okay, ni sensor ball. Sensor ball. Sensor ball Nak tekan, nanti dia hidup. Okay, ni nak kena letak sebenarnya. Pasal apa tahu? Atas meja. Nanti dia mati, lampu dia mati. So maknanya dia dah set. Kita nak kena tunggu dia setting. Okay. So bila dah setting tu, bila dia dah setting. Okay. Ni benda kalau dilanggar. Sorry. Langgar jatuh. Atas meja kot. Okay. Actually, tak mesti di sana. dia cuma boleh hidup kalau dilanggar. Okay. Lepas sini Okay. So dia tengah set balik. Ni kasih dia reset.
Okay. Dulu macam kat orang putih tu lah, macam apa bola tu yang buat paranormal, nanti tiba-tiba dia menyala sendiri. Maknanya energy somewhere around. Okay, ini dia tak based on energy, tapi dia based on touch. Dia based daripada Taruhlah, bukan saya dia, tapi saya touch boleh. Dia nak nak okay, nampak gitu. you see kalau you nampak dia tak senang nak hidup. Okay. Tapi kalau dia hidup, maknanya memang ada gerakan yang telah terjadi lah. Okay. So kira mungkin lagi satu. Mungkin lagi satu lah. Bateri kot dia. Selalu kau pegang senang dah boleh gitu tak, actually benda ni dia sebenarnya kita dah modify. Kita letak weight kita kasih berat sikit. Jadi to deter the logic supaya kalau let's say bulat, kali angin tiup dia bergerak, kali ladak. Jadi kita letak modify sikit. Okay, sini dah set, kita taruh sini je lah Mudah-mudahan dia tak menyala. Tu kalau dia menyala, dan siapa yang gerak. Okay, faham. Macam tu kan pernah terjadi juga kita pasang, kita taruh. Actually tempat ni memang orang panggil kita untuk melihat dia punya office lah. Office cakap ada gangguan sikit. Jadi kita taruh benda ni lah. Macam dah set gini kan, dah set. Lampu ni menyala Menyala tiba-tiba tak ada orang pegang, dia menyala. That means ada benda yang mungkin ada benda yang pegang. Pegang, dia langgar, menyala. Jadi kita pun ni benda menyala lah. That means from scientific kita tahulah benda ni takkan dia menyala tak ada orang pegang. Okay. So benda ni beli kat online. Ini dah ready made lah. Berapa satu? Ini that time kita beli satu piece is about $4 plus. Okay. $4 plus. Bismillahirrahmanirrahim, dia menyala. Kau menyala. Ni dia terbalik oi. Okay, cerita seterusnya. Kelvin, Cerita apa? hantu lah, seram lah. Kalau dah semua dah cerita tadi. Semua dah cerita. Ya ke tu je? Tak lah. Okay, yang slate lah Yang kau kita time tu buat show kat KL, ada tak apa-apa? Shoot kat KL Shoot kat KL Shoot kat tak ada apa-apa lah. Cuma mungkin dekat Brunei lah saya boleh ceritakan. Okay, Brunei. Yang saya pergi menyanyi di sana bilik yang saya duduk tu, bila saya nak tidur tu, toilet saya, pintu bunyi orang buka, dia tutup. Kuat lah. Saya tengah baring lah, dia macam buka, dia tutup. Saya siapa yang buka toilet? Saya fikir mungkin orang sebelah. Mungkin boleh dengar orang sebelah. Okay lah, saya buat bodoh lah, tak fikir apa-apa kan. Sekali bunyi tap water lah. Tap water toilet kan nak kena buka baru ada air. Bunyi tap water. Itu yang saya apa ni? Saya pun ada katil, saya nonggeng, saya tengok bilik saya macam ni. Asal toilet bunyi air kita apa, saya buat bodoh. Saya baring balik, dia bunyi flash pula. Bunyi flash. Dia cakap ini memang ada gangguan ni kan. Tu saya beranikan diri saya lah. Saya cakap saya datang sini nak bertugas, jadi saya tak ganggu awak jangan ganggu saya. Kasi saya kerja kasi habis, lepas tu saya keluar daripada sini. Saya harap awak faham lah, jangan ganggu saya. Tu alhamdulillah besok tak ada gangguan. And then saya jumpa production team yang lain. Saya jumpa mereka, saya cakap ini bilik saya kena ganggu lah semalam, ada gangguan lah. Tak tahu malam ni kena ganggu lagi ke tak lah. Tu production team tu cakap, bilik nombor apa? Saya kasihlah bilik nombor apa. Sekali dia cakap, kalau tak silap saya ni 2 tahun yang lepas ni ada musician duduk bilik tu. Dia minta tukar bilik. Benda yang sama. So dia bilang production, terima kasih banyak-banyak kerana saya bilik tu. Jadi alhamdulillah lah, lepas tu tak ada gangguan. Esoknya tak ada gangguan. Saya dah cakap, saya cakap bagus lah kan. Cuma saya cakap jangan ganggu saya, tu dia. Saya nak bertugas. Itu saja. Yang Hotel R tu Yes, betul, Hotel R tu. Tingkat 6. Tingkat 4 macam cakap mati kan. Itulah memang gangguan dia. Kita kalau ke buat show kat Brunei, seorang sebilik. Betul, KL pun seorang sebilik. Lepas tu nak jalan jauh-jauh pula tu. Nasib baik KL saya dengan dia tak jauh. Jauh juga. Taklah, dalam 4-5 pintu je. Okay. Betul. Corner. Okay. Tadi show tak ada apa Tak ada apa. Habis during show? During show semua kat alhamdulillah studio. semua okey. Tak ada apa-apa, tak ada gangguan. Apa, Tak ada gangguan. Awak kena gangguan ke? Tak ada. Tak ada kan? Saya ganggu orang dia. Tapi berat kepala time tu. Ingat? Betul. Ingat cakap, ya pasal ni ngantuk, ya pasal tertidur. Betul. Tu heran. Itu paling heran sekali. Jadi kawan saya tu, dia memang penakut lah. Kawan saya tu satu.
Yang duduk yang 4-5 bilik yang beza tu, jauh tu. Kau ajar. Dia tanya, ada kacau tak? Saya tanya dia, ada apa? Gini. Betul. Bila kita bawa pasal tu, jangan bawa pasal tu lah. Tak boleh lah. Kan kita bawa pasal show. Okay. Ada lagi cerita seram dia time pergi holiday ada tak apa-apa? Okay, kalau holiday belum ada. Tapi bekerja dia. Okay. Kira ni dalam 3 tahun lepas. Masa tu bekerja di salah sebuah pulau di kawasan Singapura. Tapi tak bilang lah pulau dia sebab it's a military punya pulau. Masa tu Acik melakukan kira my shift is malamnya shift Tekong lah. Tekong. Okay, malamnya shift. Nampak? Boleh? Boleh? Boleh. Dah ramai orang cerita kat tekong. Okay. So masa tu shift malam. And then dah berapa tahun, berapa bulan buat shift malam, tak ada masalah tau. So that particular night lah, malam tu Acik tengah buat paperwork dekat dalam office. Tengah buat paperwork tu, tiba-tiba pintu ketuk kuat, kena buat rebuk, macam orang kelam kabut nak buka pintu. So I open the door, ada satu kira a North Indian worker. Dia masuk terus dia macam, abang, I cannot take it, abang. And he's like very anxious. Dia macam okay, dia macam anxious gila, dia macam takut lah. So macam relax bro, relax. So okay, bikinkan bawa air lah, ambil air, kasih dia minum. Cakap okay, you stay here 30 minutes, then you okay, you let me know. So tak sampai 30 minit lah, after he cool down, dia share with me. Saya cakap okay, what actually happened lah. Masa tu dia actually ditugaskan untuk sambung pipe about 1 km plus punya pipe. Okay, dia jauh. Masa dia tengah sambung tu, salah satu dia punya kira coupling tu ada masalah. Okay, bila ada masalah, dia macam minta tolong lah. Dia macam nak tolong. Sekali dia tengok jauh, dia nampak ada satu worker lagi satu. Okay, dia panggil. Come. Dia panggil. So bila dia panggil tu, dia tak kira tak fokus dekat yang worker yang dia panggil tu. And kawasan tu adalah kawasan yang salah satu kawasan berat di Tekong. Sebab Jacob Slater. tak. Sekali tengok bapak je kan main timbang. Pasal kalau orang kapal yang tinggal kat Tekong, diorang kata sebenarnya jantung jantung dia. Tekong is actually Pulau Unom. Pulau Unom. Dia ada satu pulau nama Pulau Unom, di mana di situ ada orang kata air mata air panas hot spring. And banyak previously when I dalam NS, diorang kata Unom ni tempat dia memang keras lah. Dia luar daripada Tekong lah. Dia ada satu pulau kecil, Pulau Unom. Dekat sebelah tu ada Kampung Unom di dalam the mainland. Itu dulu banyak it's a kampung Melayu. And masa tu masa balik pada on this dia tengah lakukan di lokasi tu. Kira masa tu kita dah do the ban of the, kira dah ban wall semua, kita baru kita tambak tanah lah. So dia seorang facing the jungle dekat tanah tambak di pulau dekat Pulau Unom. And then masa dia tengah panggil tu, dia tak fokus. Dia macam panggil, lepas tu dia try to do the coupling. So worker ni datang, menyangkung depan dia, tapi diam je. So dia macam White, tolong lah. Dia was about to say that. Sekali bila dia dongak tu, dia nampak diri dia looking at him. And I think that's why they shocked. Dia kata dia lari tu dalam nearly 1 km to my office malam tu. And yalah, then dia ketuk pintu. And then this is what happened lah. And then to continue about it, pernah juga ada case di mana boleh cerita? Boleh? PCG. Suka hati je. Boleh? Okay, Police Coast Guard pernah actually contact us. Diorang nampak ada sosok kira humanoid figure daripada laut naik ke Pulau Tekong. So diorang actually contact our safety manager and security manager. Diorang actually buat kepastian. So saya pula dalam department safety, and then kita buat hit count dekat jetty dan sebagainya, and tak ada orang yang actually overnight kat sana. So bila kita tengok balik dia punya footage, pasal diorang ada very high tech punya kamera dia punya thermal night vision the humanoid figure actually daripada air tu, daripada laut, dia tengah naik, dia berjalan macam
Tak tahu, dia macam not say bukan like human lah. Dia macam ada sikit Kiri kanan kiri kanan. concocting lah gitu orang kata. Oh. And then bila dia dan dia pergi kat satu pokok ni. Dia beli kat sebelah pokok ni, and then dia macam pusing kat pokok. Masuk kat pokok. After that, bila dah tengok tu visual, esoknya with one of the staff sergeant and my manager, kita turun padang, kita tengok lokasi tu, and kita nampak pokok tu tinggi, besar. Tapi bila kita tengok balik video tu, humanoid figure tu dengan pokok sama level. Wow, tinggi tu. And macam mana pun nak kena buat report sebab diorang dah go back to their HQ kan. Last of all, it's kira ni trade secret lah. Okay, ni actually dia kata, okay, we give you a warning. Tapi kita kena terima. We have to accept it. And after that, whatever finding diorang nampak, they just report kat kita, kita check, tak ada, kira okay lah. Okay. Rasa-rasanya apa tu Wah, sana aktif lah Yes. Atau laut kot. Kita ada buat actually buat baca-baca doa daripada ustaz. Kita panggil ustaz sampai ustaz naik kapal pergi kat tengah-tengah Pulau Unong tu untuk buat macam dia ada buat baca-baca all this lah. Dan kita ada buat doa selamat because ada 7 excavator kita actually dah nak tenggelam, and one of them actually dah nak masuk air lah. Kita tenggelam habis lah. Nasib baik dia pecahkan emergency kat atas, dia keluar. So itu yang kira kita find it darurat lah. And then kita ada berbual dengan Warren dekat Tekong and so on lah. Pasal ada yang suspect bahawa ada daging kinzi. Oh, selalu gitu Memang Pulau Tekong sacred Itu macam tak boleh bawa daging tu terus mesti something. It's an unwritten rule lah. Kira not official. Tapi masa tu kita is a joint venture dengan company daripada luar negara, Europe. And diorang actually bawa kapal diorang dengan bersama makanan ni. So at the end of it, kita menggunakan satu word Melayu untuk email kat kita. And then kita cakap, oh, army say cannot. So diorang okay. Pasal kita cakap tak superstitious. Okay. Faham. Kena pakai nama-nama apa-apa baru nak dengar Yes, Okay. Yes, tapi apa-apa pun yang nak pergi NS ke, pergi Tekong ke tak kisah, pergi je. Nak pergi apa-apa. Sebab you orang ramai kat sana. Betul. Think positif aja. Yang penting jagalah. Kalau orang cakap A, buat A. Kau jangan buat Z pula. Jauh tu. Kan? Memang pulau tu yelah. Mana-mana kita pergilah. Sentosa ke, Ubin ke. Mana-mana je. Kan? Okay, Ubin ada cerita apa Ubin? Ubin tak ada. Tapi kalau dekat, okay, saya cerita sikit Bos saya dapat apa sikit banyak kena. dapat alih dia masuk lah. Okay. Semasa tu saya bertugas di kawasan Tuas. Hari Minggu. Tiba-tiba bos saya call. Macam dia cakap ada urgent cargo yang belum angkat, perlu diambil, perlu pergi sana, perlu settle. Okay, jadi saya pun dah pukul masa tu dah pukul 9 lebih. Tu saya pun siap lah. Saya dengar bos dah call kena pergilah kerja kan. So saya pergi seorang-seorang, saya jumpa security, minta kunci semua, saya buka pintu, buka lampu semua, saya buat kerja saya lah. Saya buat kerja saya dalam 1 jam gitu. Saya buat kali meeting room saya sebelah ujung tau. Dia kali jauh sikit lah jalan, dalam about 5 minutes nak pergi ujung. So saya pergi, saya tengah buat kerja ni, saya dengar orang meeting lah. Tapi tu dah 10 lebih 11. Rasa macam ada Mak Salim meeting ni Terus saya pun call saya punya security guard. Saya cakap, building sebelah ada orang ke? Bang, sekarang dah pukul berapa bang? Mana ada orang kerja? Okey, terima kasih Abang dengar ke? Lah, nanti aku cerita lah. Saya cerita letak. Saya buat lah. Saya dah berumur dah naik ni kan. Makin kuat ni. Masa macam dorm meeting masa. No, orang putih berbual Tu saya tak sedar hati. Saya pergi lah. Saya pergi conference room tu. Saya buka lampu. Saya tengok. Tak ada apa-apa kan. Saya tutup lampu balik. Dah kira dah berumur dah naik ni kan. Buat kerja cepat-cepat habis jalan lah seorang ni kan. Saya buat kerja cepat-cepat saya settle, saya keluar. Saya jumpa abang security tu. Abang, asal bang abang dengar? Aku dengar orang meeting berbual orang putih semua dekat meeting kan. Kata ketawa. Bang, itu conference room memang selalu orang dengar bang. Tak baiknya kau cakap gini kan. Thanks aku seorang-seorang kat atas. Dia pula cerita dengan saya. Saya security malam bang, panas 3 lebih saya mandi bang. Saya mandi orang ketuk pintu bang.
Oh serius saya seorang security ni, mana ada orang lagi. Saya mandi ketuk. Saya pun cakap kalang kabut, saya keluar bang, saya duduk kat pos dorang lah, security punya pos kan. Jadi itulah experience yang saya dengar, meeting hantu orang putih mana ada ni meeting kan. Kat Jerman. Tu memang live lah saya dengar betul. Wow, so kalau ada abang-abang security, kakak-kakak security yang ada cerita nak share dengan kita kat Puaka ni kan, DM kita, nanti kita akan jemput you all. Ni cakap pasal security ni, terima kasih lah kat dorang sebab dorang ni macam kat hati kering kan panggil. Hati kering. Betul. Dan berani gila tu sebab dorang kena pergi check tu semua. Pergi clocking lagi. Aduh. Memang korang hebat jaga keselamatan rumah saya, terima kasih. Kita sebelah-sebelah je. Masih tak masih juga. Masih. Tapi betul time pergi Ubin tu abang tu seorang je sih. Betul berani dorang Dia seorang je terdekat kepala otak, terfikir tau macam mana kau boleh seorang kat sini kita kan. Daripada lepas maghrib tu kan sampai besok pagi baru balik. Betul. Imagine kau ada apa-apa kau nak dari mana? Betul juga. Walaupun dia ada orang. Kau nak swim tak sampai. Swim kan? Kan? Betul. So balik pada TPS ni, TPC. Nak kena su kan? Gurau. Tak ada kau TPS, the Paranormal Services. Servicing Busy apa bercerita satu senario yang gunakan ni, apa yang you all dapat capture, apa orang yang panggil you all tu, apa masalah dia sebenarnya. Sebab dah berapa tahun since when? Actually 2013. Ini tim ni 2013. Tapi kita dah lakukan sejak 2008. Mesti banyak cerita. Okey, jangan cakap cerita. Yang banyak cakap cerita. Satu-satu. Assalamualaikum. Abang Puaka nak bilang sejak kebelakangan ni that I do this presentation rumah-rumah yang menjual so far bila pergi rumah-rumah macam pakcik-pakcik yang elderly ni semua, dorang kasih informasi yang tak betul. Okay, for example, dorang cakap dorang takut tau nak jual. Sebab apa? Dorang dengar daripada orang lain yang bila jual ni dorang nak kena kasih balik duit grant lah, duit levy ke apa benda. Dorang cakap pasal duit levy, tapi dorang tak faham apa tu levy. Okay, so even yang muda-muda ni pun kadang-kadang dorang terdengar daripada dorang punya pakcik-pakcik, dorang punya father mother semua cakap dorang kalau jual dorang punya rumah yang resale ke rumah BTO, dorang kena kasih balik this grant amount. So this information actually salah. Okay, so you don't have to return back ini duit grant yang government dah bagi kat kita duit free, melainkan kalau kita breach the contract. Okay, so levy pula, jadi kalau you all beli rumah subsidize yang kedua, baru you all kena bayar levy. Jadi don't mix up levy dengan grant. So tak perlu takut, there's no grant to be paid back to the government. Jadi you all can utilize you all punya profit sepenuhnya. So untuk downgrade ke upgrade ke asset progression ke apa-apa, don't worry, there is no grant to pay back kalau kita fulfill dia punya minimum 5 years. So to know more, call je kita. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Abang Puaka di sini untuk layan. Okay, bye. Okay. Kira recently lah, baru the recent one kita actually ada satu investigation di mana dia actually office. The office punya, kira dia punya tenant tu sebenarnya dia punya chief complaint of dia punya masalah kadang-kadang dia dengar suara yang menganihkan, seperti suara budak kecil, suara tapak kaki berjalan dekat dia punya koridor. Dan selain pada tu ada juga a few of dia punya customer yang datang ke office tu nampak seperti imbasan seperti wanita, tapi bila tengok dia lalu kat pintu, tapi pintu tak buka. Tapi bila dia macam pergi kat pintu tu, tak ada. Imbasan tu dah tak ada. Kira wanita tak ada. So that is dia punya chief complaint lah. So bila kita dapat tu case, kita actually bawa device ni, kita letak sensor ball,
motion sensor dengan EMF meter ni, kita strategically lah kita letak dekat so-called tempat-tempat dia di mana dengan teknik dia is to trigger. Kira kalau kita letak di tempat jalan, kita letak sensor ball kat situ kan. Jadi bila dia jalan tu, dia akan terlanggar. So kita trigger dia punya sensors lah. Okay. So bila kita letak tu kat situ, masa tu okay, Acik seorang duduk, tutup semua gelap, kita buka the night vision camera, duduk. I try to not say conjure, tapi okay lah, usik orang kata usik lah. Kalau betul lah dekat sini kan, okay, kan gerakkan apa barang ataupun hidupkan lampu-lampu semua. So first kali yang terjadi, kita ada satu torchlight. Actually tak teringat, one of our guys letak torchlight tu. That torchlight nak kena tekan baru hidup. Tapi masa tu Acik tengah cakap, okay, kalau kau ada dekat depan pintu, boleh tak engkau show something. Dan torchlight tu on by itself. Torchlight tu dekat dengan pintu. Maknanya nak kena tekan baru on. Okay, so itu yang first. And then after that, kita tinggalkan lokasi tu, tinggalkan office tu for half an hour. Acik keluar. And then I turn this on, let it play. That's where sensor ball tu actually light up dengan sendiri. Light up sendiri. Bila kita tengok video, kita pantau video tu live, kita tengok with all the crew, kita tanya ni light up, ada orang gerakkan, because tak ada orang kat situ. I'm already outside, I'm the subject lah for that experiment lah. So I keluar, cakap tak ada orang, tapi kenapa boleh light up Even bila after that kita masukkan satu orang untuk duduk dalam, and budak tu actually dia gerakkan meja, sensible tak light up. So boleh nampak nak hidup lampu ni susah unless kalau ada pergerakan yang quite ekstrim lah. So bila dia light up tu tak ada orang boleh explain. And then bila dah nak penghujung tu, bila nak akhir kita nak stop tu, dekat pintu, actually kita ada video dia lah. Dekat pintu tu ada apa? Ada satu I will call it in scientific form ectoplasma or spectral vortex. Okay, saya faham. Ectoplasma spectral vortex. Spectral vortex. Spectral. Okay, istilahnya bila sesuatu makhluk energi tu dia nak menjadi, dia sebenarnya tak jadi terus macam jadi orang. Dia actually kalau daripada mata kasar memang tak nampak. So through night vision tu, infrared, you all boleh nampak kira a lump of energy ni dia macam air tau, dia berterbangan. It's actually inside the video. You can see dekat daerah pintu tu, this vortex actually tengah masuk, and you boleh nampak dia punya bentuk seperti a free form. So this is what we call a spectral vortex lah. Ada video dia juga? Ada. Oh, nanti kasih kita Boleh. Jadi kita tunjukkan kat semua. So itulah yang salah satu latest sekali lah. Wow. And sikit sebanyak pun kita dapat membantu the office punya tenant. Kita cakap dia, okay, yes, there is a confirm unexplained punya phenomena, which we will deem it as a paranormal paranormal phenomena. So what is the next step lah? So dia kalau dia kata dia nak buat the spiritual method cleansing and so on. So Acik kata, okay, dia Melayu lah. So okay, kita boleh kira ketengahkan lah all our context dari segi perukia or perawat. Mana satu lah, kira kita buat katalog, mana tu kau nak. Wow, ada katalog I got contact with the Chinese medium. Wow. Boleh masukkan kita nanti. The puaka consultant. Nanti kita Perukia? macam apa? Haikal perukia sekarang. Oh, perukia. Haikal perukia kan? Macam apa? Yang ni bukan perukia, perosak. Astagfirullahalazim. So that is our latest lah. Ni kita akan advise je lah the next step apa yang nak buat. Kalau you nak buat sendiri, you ada orang, then you proceed. So kita punya side kita scientific. That means ada gangguan lah. So the next step you can contact yours, or nak kita punya contact pun kita ada, insyaAllah kita bagi ustaz. Sebagai satu kerja lah ni. Macam sideline lah. Sideline lah. Berbayar lah ni kan. Guys, ingatkan free, jangan nak free orang kerja beli barang ni semua. Actually kalau minat domain, I also can share. Kita actually bantu juga di masa tu dekat McPherson. OP ada. McPherson, ya, betul. Dia panggil dia OP, bukan LV. OP.
Upin nombor hutan. Jangan senyum boy. Masa tu kat McPherson, suami dengan isteri bertekak bergaduh kerana isterinya kata ada gangguan di rumah. Tapi suaminya tidak percaya. So, apa kita lakukan? Kita panggil dua-dua ni, turun, kita letak kamera, kita tunjuk live in a monitor. Time tu kita bikin equipment kita macam James Bond. Rumah tu tingkat 4. Kita jalan wide sampai tingkat 1. Kita punya equipment, kita punya monitor, kita duduk dalam van. Suruh orang duduk tengok live. Pasal dia punya cerita dia punya, bila dia tengah tengok TV, pinggan ke Arab dia jatuh. Mana tu gangguan dah dahsyat lah dia kira. Habis dia balik, dah lama dia tak balik, takut sangat ada orang tabur apa nama dia tu, Pasir kubur. Pepper hitam. Pepper hitam. Cakap apa ni berselerak ni. Pasal dia dah tinggalkan rumah tu kosong. Dia cakap tak berani. Pinggan jatuh pecah tau. That means dia punya gangguan tu dahsyat lah kira. So kita pasang lah semua equipment kita, top kamera kita, top infrared kita, gelapkan rumah tu. Habis apa yang dia nampak? Tapi benda-benda ni kadang Pandai juga dia tak nampak. Yang masa suami dia dapat terima is sebab tau, actually dia punya sofa tu pukul 3.40 lebih pagi, sofa dia tiba-tiba ada depression seperti orang duduk. And then dia punya sofa tu sofa old school. So malam tu juga saya tanya, boleh explain tak ada vacuum ke kat bawah sofa kau yang can cause that depression? So dah macam tak boleh lah. So apa isteri kau cakap ni is actually real lah. So dia tengok isteri dia, I'm sorry darling. Tapi yang sebenarnya yang kita dapat rumors lepas tu, cerita dia sebenarnya bukan gangguan apa dari orang. Sihir. Sihir. Dia develop lah, dia kira the follow up is diorang dapatkan pakar daripada spiritual side. Dan they find out ada masalah. Sihir. Yes. Tugas kita cuma the front line, kita try to, kalau ada, kalau tak ada kita cakap tak ada. Okay. So apa tu? Yes. OP cerita macam mana? Asal kau tahu kan OP? Tak kena lah bawa panggil hobi ni. Dia banyak tak ada cerita dah nak cerita. Cuma dah tabur. Tabur kan banyak tabur. Simpan. Tak boleh. Dia kuih rahsia ni. Pasal okay, personal cerita kita personal. okay, personal ni. Grup jangan lah. Nanti tak ada Group cerita. nanti lah. Pelan-pelan. Ada sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Okay. Cerita cerita sebenarnya tak boleh habis. Memang tak boleh habis kan cerita Pasal ibu saya pun, mak saya pun pernah diganggu. Semasa dia tinggal di West Side juga, Bukit Panjang. So dia tidur, dia ceritakan saya yang dia call saya lah. Dik, mak macam ada orang kacau lah dik, gini-gini. Apa yang orang kacau mak? Terus sekali dia cerita, mak tengah tidur tapi tidur masa tidur ayam. Sekali tiba-tiba yang Thailand tu, perempuan Thailand, tinggi, kuku panjang. Depan dia hujung katil, dia joget lah. Okay. Dia joget. Mak saya cakap, apa dia ni joget depan aku ni? Siapa ni kan? Dia buka mata sikit, joget. Macam cerita wayang lah mak saya cerita. Dia gini, sekali dia makin dekat, dia terus macam sergam mak saya. Mak saya terus terduduk lah. Tu, macam benda tu hilang. Jadi dia cakap, takutlah kan. Tu saya bantulah sikit, saya datang rumah, saya azankan 4 penjuru, ayat kursikan 4 penjuru, saya solat, tinggal. Pasal mak saya pun solat lah kan, tapi benda tu tetap ada. Alhamdulillah lah, saya dengan ajaran yang apa yang saya belajar, azankan 4 penjuru, bacakan ayat kursi 4 penjuru, alhamdulillah sampai sekarang dah tak ada gangguan lah sampai dia pindah rumah. Tu kira macam gangguan macam just macam pasebaya mungkin lah. Nak pasebaya joget tempat lain Tapi kenapa Thailand ni masalah dia? Kan? Wah, seram kan? Macam wayang kan? Dia punya cerita tu. Mungkin anaknya sekiranya lagu Thai. Loy Kartong. Kan? Memang dahsyat lah cerita-cerita ini Okay. Memang seram. So balik pada Cik, nampak ada main ping-pong gitu je. Biasanya dengar macam tu Cik berbuat saya fikir apa je pula cakap. Personal. Tiba-tiba dia hilang-hilang. Okay, Cik pernah kena buat orang tak? Tak pernah. Okay, Alhamdulillah. Kalau nak cakap personal, I think macam dah tak ada ni. Because for me I will find the logic, find reasons first. Kalau tak ada, so bila tak ada, I think most of it dah dapat di answer lah sebenarnya. And kalau ada rasa gangguan ataupun rasa macam tak sedap, I will go pergi tengok. Even kat rumah dengan anak ke,
Kadang-kadang dengan dorang, tengah chill out ke, apa macam feel so different. I will go and find. Just to kira macam comfort myself. Okay, ada, tak ada. Tak ada sebenarnya ni. Sebab tu saya pun sama. Kalau saya pergi overseas dengan isteri dengan anak kita kalau pergi overseas apa-apa pun, kalau hotel tak biasa saya selalu kasih isteri saya dengan anak saya tidur dulu. Kita jangan tidur dulu. Itu saya punya prinsip lah. Biar kalau apa-apa saya nampak, jangan diorang nampak kan. Jadi diorang tidur nyenyak lagi 1 jam baru saya akan tidur. Kadang-kadang hotel ni kita tak boleh percaya kan. Jangan cakap hotel lah, mana-mana sajalah. Hotel memang kadang-kadang kelibat-kelibat kita nampak biasa lah kan. Kelibat-kelibat hotel tu. Masa hotel tempat kotor. Jadi itulah saya punya prinsip. Apa-apa diorang tidur dulu, saya tidur last. Okay. Balik kepada soalan tu, pernah kena buat orang? Saya alhamdulillah tak pernah. Kalau boleh janganlah. Soalan Elakkan lah. Soalan merepek Itulah. Cakap pasal hotel-hotel ni, jangan pula lepas ni nanti bercerita ada tau gini. 1 jam juga. Ini semua jalan tau. Dia bukan on tu gini tak. Okay. So hotel dah time apa kata tu? Kalau macam aktiviti-aktiviti kat luar, time jalan-jalan, bila buat benda-benda gini, antara you all ada rasa-rasa ke macam boleh nampak, boleh rasa? Benda-benda gini kadang-kadang memang boleh rasa lah. Tapi dia pandai. Kadang-kadang kita dah on kita punya ni semua. Dia geram. Dia pandai, benda-benda ni kena pandai. Dia tahu kita nak tengok dia. Tapi macam saya katakan tadi kita tak mencari. Kita buat apa yang orang cakap. Tak boleh buat, jangan buat. Kita try buat. Jadi apa yang dia cakap, seperti orang cakap dulu jangan main congkak malam-malam, dia kind of thing. Tiba manggil, kita main congkak malam-malam kat rumah kosong, kita pasang kamera, satu budak main congkak, kita ambil kru main congkak, tak ada apa-apa. That means scientific dia, orang tu nak tidur, jangan main malam-malam bising. Betul. Macam itu. Kan goli kan, kotong-kotong. Bersiul malam-malam, jangan bersiul malam-malam. Itulah scientific dia, bising kau nak tidur kan, kau bersiul buat apa? Okay, Acik, apa cerita lagi? Kata dia most of it, kalau most tu banyak. Most of it. Actually, kalau nak cakap dalam aktiviti lah. Aktiviti. Luar aktiviti tak ada? Kalau personal, itu je lah yang I have untuk masa ni lah. Pernah dengar ke kawan-kawan bercerita ke, family cerita ke? Okay, pergi kan? Family lah, tak apa. Peace. Kalau family, time buat show. Time buat show Time buat show pernah jugalah. Ada. Buat show. Lepas tu ingat DK Barat ada tak apa-apa? Okay, banyak okay. DK Barat tak boleh lah, DK Barat sensitif lah. Bukan maksudnya macam experience. Tak, DK Barat nanti lah kita cerita pasal yang saya show dekat satu panggung ni, dekat town area. Okay. Dekat town area yang ada apa nama dia tu, statue. Okay. Okay. Tempat tu pernah juga orang cerita yang selalu belakang stage macam gini, gelap belakang stage orang tengah practice rehearsal ke show, gelap. Tapi tempat situ memang dia cakap kadang-kadang ada satu asor nyonya tua, dia akan keluar. Tiba-tiba muncul. Sampai cameraman kat sana pun macam season lah. Memang dia ada lah selalu. Tak apalah, dia tak kacau kita. Boleh gitu. Dia keluar nanti dia jalan tu pakai baju nyonya-nyonya tu. Dia jalan pelan-pelan masuk ke dalam gelap. Nanti hilang. Macam gitu. Dia masuk dalam gelap mana? Gelap belakang stage kan selalu gelap. Kat mana? Stage? Belakang stage kan selalu gelap. Behind the stage. Depan example macam you're talking about old Mediacorp. Bukan. Victoria Theatre. Ya Allah, aku tak fokus. Okay. Victoria Theatre. Sebut nama. Jangan. Ni nak cakap orang Mediacorp buat apa? Alamak. Jangan post sampai mampus. Itu. Memang belakang stage gelap. Belakang stage gelap. Bila diorang off lampu. Macam bilik ni gelap. Kalau tutup lampu ni gelap ke? Yang lama punya. Yes. Dia cakap tu nyonya selalu ada lah. Tapi nyonya tu memang tak kacau orang lah. Memang mungkin roh dia ke apa kita tak tahu. Dia keluar. Pelan je dia jalan. Nanti dia hilang. Sampai cameraman pun dah cakap dia nampak dah biasa. Yang Cik Nadim cerita kan dia buat teater kat situ kan. Dia cakap pukul 12, after pukul 12 ke pukul 2 mesti balik. Yes, betul. Nanti terus dia start bunyi-bunyi. Old Mediacorp pun sama dekat ni saya cerita sikit lah Saya dipanggil interview dekat radio. Boleh tak ni? Old Mediacorp boleh sebut ke? Boleh. Boleh. Tapi
Kalau nak dengar, kita tunggu je lah next week. Sorry guys. Okay, next week boleh kita cerita lah. Part 2. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, penonton puaka sekalian. Bagi siapa yang minat kadang-kadang keluar malam mencari benda-benda ni dan sebagainya, pertama saya mendoakan semuanya selamat. Itu penting. Kita doakan saudara se-Islam kita ni selamatlah, jangan terkena gangguan dan sebagainya. Tetapi kalau boleh dalam perlaksanaan benda tu, when you're doing those things, pertama mulut jaga. Jangan cabar-cabar. Kalau kau ada, kau keluar. Aku boleh berhadapan dengan kau, tak ada hal lah. Jangan cakap benda gitu. Kerana kalau yang saya tahu daripada guru-guru saya, jin ni makhluk yang tidak suka dicabar. Kalau kita cabar dia keluar, yang lain tak nampak kerana kita seorang nampak. Itu di antaranya. Banyak kita dengar cerita-cerita macam ni. Pertama, kalau tak ada benda, tak ada hal, jangan cari hal. Itu pertama. Keduanya, bila nak berjalan tu, make sure lah you dah kena pasang amalan penjagaan diri. Baca jangan lupa. Saya pernah dengar lagi kalau orang-orang yang lebih lama mapan, kalau diorang nak pergi ke hutan-hutan, nak mencari beberapa herba dan sebagainya, kadang dia cari waktu malam. Diorang akan solat sunat dulu. Hebat. Diorang akan buat amalan-amalan zikir. Diorang tak kosong-kosong. Kemudiannya, bagi saya yang paling penting, kalaulah di saat kita buat benda tu kita terganggu, maka perlu ada orang dalam kumpulan tersebut yang pandai meruqyahkan. Kerana kalau tidak, maksudnya kita apa tahu? Kita, orang kata, menerjah. Dan kita tahu benda tu akan berlaku. Something bad will happen. Sebab kita tahu benda ni yang kita buat ni agak keras sikit. Jadi bila kita tak ada preparation, bila kena, bagi saya itu agak kita menzalimi kita punya sahabat ataupun kawan-kawan kita. Jadi perlu ada ilmu tu. Semoga kalau kita nak beradventure ke apa, semoga Allah jagalah. Itu yang terpenting. Boleh? InsyaAllah. Bagi saya, last but not least, kita mendoakan sahabat-sahabat kita kalau ada yang berkecimpung dalam benda-benda ni, semoga selamat. Kuatkan amal ibadah, solat jangan tinggal. That's the most important. Kalau orang yang betul jaga solat, insya-Allah Allah jaga dia. Pertama sekali, kalau you jaga waktu dengan Allah, Allah akan jaga waktu you. Itu yang paling penting. Ingat, jangan takut kepada mereka. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. See you next week ya guys.